Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Kali ini kita menyambung kepada juz yang ke-16. Bagi tuan-tuan yang mungkin baru mengikuti My Quran Time ataupun mungkin beberapa hari tidak mengikutinya, pada bulan Ramadan ini kita mendalami satu juzuk pada satu hari secara ringkas agar kita dapat membaca dan dapat gambaran ya tentang sesuatu juz di dalam Al-Quran ini secara ringkas sahaja, dan kita doakan kita dapat menyambung kembali tadabbur bersama My Quran Time pada juz ke-11 yang akan berlangsung pada 2 Syawal. Pada kali itu nanti insya-Allah kita akan lihat satu demi satu ayat pada setiap halaman ya, satu halaman pada setiap jam. Tapi pada kali ini kita akan melihat sedikit ya beberapa poin di dalam juz yang ke-16, dan kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah sampai juz 16 dah ni. Allah. Ya, masya-Allah ya. Maksudnya kalau walaupun sekarang ini belum lagi 15 hari Ramadan ya, tetapi ia menyiapkan diri kita lah ya untuk bersama Al-Quran, dan saya yakin pada tuan-tuan yang sudah pun membaca juz ke-15 ataupun pagi tadi dah memulakan juz 16 ya, pagi tadi di online contohnya bersama dengan Ustaz Tirmizi di TFT online contohnya, harapnya tuan-tuan boleh bersedia ya. Pada hari ini kita nak menyambung kisah Nabi Musa alaihissalam pada halaman 302. Apakah perkataan yang kita lihat sebentar tadi? Dia berkata ya, siapa berkata? Nabi Khidir ya berkata kepada Nabi Musa, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku ya. Jadi pelajaran ini kena sabar Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang berada di atas talian sekarang di Facebook ya, kalau boleh sambil bersabar itu mungkin bolehlah komen, like, beritahu pada kawan lain, jom ikuti pasal dalam juz 16 ini ada 3 surah.
Tiga surah. Yang pertama surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Yang kedua surah Maryam, ya, surah ke-19, dan yang ketiganya surah Taha. Tuliskan sikit di bahagian komen tersebut tag kawan-kawan yang ada, kerana surah Al-Kahfi ini amat dekat di hati kita Ustaz ya. Kalau kita baca setiap minggu, kita tahu kisah ini kisah ketiga dalam surah Al-Kahfi, dan Nabi Khidir kata kamu ni tak akan mampu untuk bersabar. Ya, lan tastati'a ma'iya sabra, bersamaku. Bersama orang lain mungkin boleh bersabar, ketika berdakwah boleh bersabar, tapi dengan aku mungkin kau tak sabar. Ini cikgu cakap ini. Itu sebabnya kalau cakap pada, kalau katakan saya Ustaz ya, cakap pada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan mampu ke sabar untuk bersama sampai 30 juzuk? Ya, kalau boleh respon sikit di atas talian di bahagian komen ni, boleh sabar tak? Kalau boleh sabar, ya, pasal kadang-kadang mungkin waktu itu kita tengah ada masalah, waktu sibuk apa sebagainya, adakah mampu bersabar ya dengan My Quran Time? Kalau dapat, alhamdulillah. Kata Nabi Musa pada ayat 76, in sa'altuka an syai'i an syai', ya, jika aku bertanya ya sesuatu selepas ini, janganlah engkau tak payahlah jadikan aku sebagai sahabat, sebagai individu yang akan belajar bersamamu, ya. Qad balagta min ladunni udhra, sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan daripadaku. Ini adalah adab Nabi Musa. Nabi Musa sebagai seorang yang berpengaruh, sebagai seorang yang istimewa, mulia, tetapi masih lagi merendah diri apabila menyatakan bahawa tak apalah ya, kalau lepas ni saya tanya lagi, tak apalah, saya bolehlah kalau engkau tak nak bagi aku jadi sebagai muridmu. Ya, ini lambang seorang anak murid yang merendah diri kepada cikgunya. Anak murid sombong macam mana Ustaz? Oh, lain macam kan. Betul. Cikgu sepatutnya ikut cara saya. Saya minta ajar begini. Itu cikgu sombong ya. Dan bila bukan cikgu sombong, anak murid sombong. Kalau anak murid sombong, biasanya dia tak dapatlah ilmu berguru dengan guru begini ya. Mungkin kena cari guru lainlah ya, guru yang sesuai dengannya. Jadi ini adalah antara cerita kisah yang menyiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran akhir zaman. Cabaran apa? Cabaran ilmu. Di mana salah satu cara untuk kita ini menyelamatkan diri pada akhir zaman ini adalah merendah diri dengan ilmu. Bukan merendah diri dengan manusia, ya. Manusia ini kita hormat, okey, pada cikgu, tetapi kerana ilmu itu adalah datang daripada Allah, yang perlu kita sedar bahawa kalau saya nakkan ilmu yang datang daripada Allah, saya kena merendah diri, menundukkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu mereka berjalan lagi, mereka jumpa kepada satu kawasan orang tak nak bayar, tak nak jamu mereka pun. Ya, Nabi Khidir pada waktu itu pula buat servis, mendirikan dinding sebagaimana dalam ayat 77. Pada waktu itu Nabi Musa bertanya, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Sepatutnya kita dapatlah upah ni. Boleh dapat upah ni, kata kan. Tetapi bila Nabi Musa dah menegur kepada cikgunya, cikgu cakap jangan tegur, jangan soal kecuali dah habis perjalanan. Maka kata Nabi Khidir pada ayat 78 itu, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan di antara aku dengan engkau. Cikgunya ini memang tegas ya. Kerana apa? Kerana ada modul dalam hidup ini tak sesuai dengan anak murid yang lembik, yang ataupun yang tidak boleh mengikut pada peraturan ya. Tengok level ya, tengok tahap tersebut. Tetapi untuk kita sebagai anak murid, kita tahu bahawa untuk belajar dan berjaya di akhir zaman ini kena ada kekentalan, disiplin yang kuat untuk memahami selok belok apa yang cikgu ajarkan. Lepas tu barulah boleh cadangkan ya, bukan tengah-tengah lagi dah mengganggu. Baik. Kemudian pada halaman 303 ya, di hujung halaman 302 itu Allah beritahu tentang kisah Zulkarnain, kisah keempat. Pada ayat 84, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kamilah yang memberi kedudukan kepadanya. Nak ceritanya bahawa ada dua cara paling kurang saja Allah bagi kuasa pada seseorang. Satu, Allah iktiraf, Allah bagi elok-elok ya, makanna. Tetapi ada juga yang seseorang jadi pemimpin tapi sebenarnya Allah campak je kuasa pada dia. Allah tak nak bagi pada dia kulli syai'in sababa, tidak memberi pelbagai sumber pertolongan. Tetapi bagi Zulkarnain, kerana dia adalah seorang individu yang istilahnya yang bagus ya, maka Allah naikkan Zulkarnain dan Allah bantu ya. Apakah bantuannya? Pada halaman 303 ini Allah beritahu tentang bantuan demi bantuan untuk membantu rakyat pada waktu itu.
Salah satu ciri pemimpin yang dinyatakan pada Zulkarnain ini ialah dia tidak minta sekadar rakyat bayar dia sahaja, kharjan, ambil cukai saja. Dia bukan kerjanya ambil cukai, tetapi dia bersama dengan rakyatnya bekerjasama menyelesaikan masalah pada waktu itu untuk menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, ya, satu kumpulan yang merosakkan kepada negara. Pada waktu itu didirikan dinding daripada alloy, ya, tembaga campur aluminium, besi begitu, untuk memastikan kekuatan. Jadi ada kemahiran teknologi pada Zulkarnain, ada kemahiran pengurusan sosial, dan salah satunya ialah bagi pesalah pada rakyatnya itu dia hukum betul-betul, tapi bagi orang yang buat baik dia mudahkan urusannya. Zaman sekarang ni lebih kurang Ustaz, ya, kalau katakan pemimpin, kalau ayah lah, ya, ambil pelajaran daripada Zulkarnain ini, anak yang puasa dia mudahkan urusan. Nak beli baju raya, jom. Tapi kalau yang degil, tak nak buang sampah ke, tak nak tolong mak ke apa sebagainya itu, yang itu minta nak beli baju raya, nanti dulu. Kan dia susahkan sedikit ataupun ada hukuman disebabkan apa? Disebabkan ini adalah metodologi disiplin dalam satu keluarga ataupun dalam sebuah kerajaan, bukan pemimpin ataupun orang tertentu sahaja yang membina keluarga ataupun negara. Maka pada halaman 304 sebagai halaman akhir surah Al-Kahfi, Allah menjelaskan kepada kita bahawa ilmu Allah luas. Inilah yang kita nak baca daripada ayat yang ke 109. Ya, 109 poinnya ialah kalau kita nak selamat akhir zaman ini, tuntut dah ilmu yang luas, tetapi ia disimpulkan oleh dua perkara, iaitu jangan ataupun beramal soleh ayat 110 itu, dan juga jangan syirik kepada Allah Subhanahu taala. Amal soleh ikut Nabi, jangan syirik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat 109. Silakan Ustaz. Baik, terus kita baca ayat 109 bagaimana menggambarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas yang ada di sisi kita hari ini. Baru sedikit sahaja yang Allah berikan. Sebab tu bila kalau kita orang yang ada ilmu, kita kena ingat wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas kita ada yang lebih maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak sombong. 109. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu. Meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Inilah antara ayat akhir surah Al-Kahfi. Bila kita nak menguruskan harta, iman, menguruskan ilmu, menguruskan kuasa, kita perlukan ilmu daripada Allah, tetapi ianya amat luas. Ya, amat luas. Tetapi apabila kita selalu bergantung kepada wahyu Allah, itulah ilmu yang disimpulkan dengan dua perkara, iaitu amal soleh. Kita banyakkan amal soleh, itu tandanya kita ikut pada Nabi, dan juga wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirikkan Allah. Buat sesuatu ikhlas kerana Allah, ittiba' ila rasul, ikut pada rasul. Dua formula ini adalah panduan ilmu yang benar. Makin belajar tinggi, ambil master, ambil PhD, belajar luar negara, dalam negara, ia mesti disimpulkan dengan dua perkara ini. Kalau tidak membawa pada dua perkara ini, ilmu tersebut adalah amat bahaya kerana menjauhkan daripada Nabi, menjauhkan daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda seorang yang ikhlas, seorang yang menyerah diri kepada Allah? Mari kita lihat kepada surah Maryam ayat pertama sehingga ayat yang keempat, bagaimana doa Nabi Zakaria yang penuh ikhlas, yang mengikut kepada amal soleh, ya, dengan amal soleh kesannya apa? Maryam dapat rezeki buah yang di luar musim.
dengan ikhlas, dengan amal soleh itu, takwanya itu menyebabkan Nabi Zakaria diberikan khabar gembira dalam surah Maryam. Itu juga formula untuk kita. Kita baca ayat 1 hingga 4. Okey, jom kita masuk awal surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 1 hingga ke-4 ya daripada surah Maryam. Kisah Nabi Zakaria memulakan surah Maryam ini ya, kisah Nabi Zakaria, kemudian baru masuk kepada kisah Maryam yang menjadi nama bagi surah ini. Apakah ayat pertama kaf ha ya ain sad? Saya tak tahu, Allah sahaja yang tahu. Huruf muqattaah ini huruf potong. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang penting ketika kita masuk dalam surah ini dengan rasa sikap yang merendah diri, ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria. Allah memberikan rahmat kepada siapa? Seorang hamba. Bila kita makin lagi menjadi seorang hamba, tuan-tuan sekalian ya, kita akan mendapat lagi banyak rahmat daripada Allah. Dan salah seorang hamba Allah adalah Zakaria. Harapnya salah seorang hamba Allah itu adalah tuan-tuan sendiri yang sekarang membaca dengan penuh penghambaan kepada Allah, mohon diberikan panduan. Idnada rabbahu nidaan khafiyya ya, Nabi Zakaria itu menyeru kepada Tuhannya ya, berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut ya. Nida ini sebenarnya sepatutnya macam panggilan yang besar ya, tetapi dinyatakan sini khafiyya ya, dalam hatinya itu dia sampaikan, tapi dia seperti nida ya. Nida ni bahasa Arab apa Ustaz maksudnya? Mana? Nida itu seruan, seru panggilan. kan, biasanya nida ni kuat kan. Tapi di sini dinyatakan khafiyya. Biasa panggil azan tu kuat. Kuat kan. Apa maksudnya? Bila kita doa itu memang dalam hati kita tak payah kuat-kuat pun kita berdoa kan, berjerit kuat-kuat tak payah. Tetapi dalam hati kita itu seperti nida, iaitu nakkan betul-betul pada ya Allah, aku nakkan sangat. Dan apakah isi doa Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, bahawa tulang aku ni dah lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, dah putih dah atas kepala aku ni uban ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Subhanallah Ustaz ya. Aku tak pernah kecewa, doa-doa aku ni engkau sebenarnya tak pernah kecewakan. Tak minta lagi pun, tak minta lagi apa yang nak, tapi dia punya mengaku kelemahan dan juga tidak pernah negatif kepada Tuhan adalah salah satu adab ketika berdoa yang dibawakan oleh Nabi Zakaria. Kemudian barulah Nabi Zakaria berkata, aku ni takut kalau tidak ada mawali ya, tidak ada kerabatku dalam menyempurnakan tugas agama. Ada objektif ketika doa itu, minta kereta kerana nak mudah ya Allah kan, untuk aku ni balik kampung nak pergi berdakwah, itu okey. Tapi kalau katakan minta macam-macam untuk diri sendiri sahaja, okey, Allah boleh terima, tetapi ianya bukan sebahagian daripada adab yang kita belajar daripada halaman 305. Jadi ini kisah Nabi Zakaria. Dan kemudian kisah Maryam bermula pada ayat 16 hingga ayat yang ke-40. Ya, ada 4 babak. Kisah Maryam mengandung Isa pada ayat 16 hingga 22. Kemudian pada ayat 23 hingga 26 cerita tentang Nabi Isa dan peristiwa yang bersamanya pada waktu itu ya, makan minum ayat 26, dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Siapa? Nabi ataupun Maryam.
ibu kepada Nabi Isa ketika diberitahu bahawa beliau akan mendapat seorang anak lelaki, tetapi dia tidak pernah bersentuh dengan mana-mana lelaki. Pada ayat ke-27 hingga 33, kenabian Isa dan kemampuannya berbicara ketika masih lagi baby. Dalam buaian lagi boleh bercakap, itu mukjizatnya. Dan ayat 34 hingga 40 kita melihat perbezaan pendapat orang Nasrani tentang status Nabi Isa. Jadi ini kisah Maryam berakhir pada ayat 40, disambung kisah Nabi Ibrahim ya pada ayat yang ke-41 hingga ayat ke-50 halaman 308. Jadi ini adalah sedikit ya 3 kisah yang telah kita lihat hingga ayat ataupun halaman 308, dan disambung lagi kisah Nabi Musa pada ayat 51 hingga ayat 53. Kita nak baca sikit ayat 51 Ustaz ya, di hujung halaman 308. Ayat 51 satu saja. Satu ayat, okey. Satu. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan diceritakanlah wahai Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan seorang nabi. Seorang rasul, seorang nabi dan terpilih, ya, kana mukhlasan, ya, seorang yang terpilih. Siapa pilih? Allah pilih. Dan mengapa kita kena ingat kisah Nabi Musa dalam ayat ini, dalam surah ini pendek je Ustaz ya. Pendek je. Surah Taha nanti panjang kisah Nabi Musa. Pendek ni kerana Allah masih lagi nak beritahu kepada kita, Nabi Musa ini dia dapat rahmat Ustaz. Nabi Zakaria dapat rahmat, Maryam dapat rahmat, Nabi Musa dapat rahmat. Kisahnya mendapat rahmat inilah sebenarnya macam mana nak jadi nak dapat rahmat apabila seseorang itu makin dekat dengan Allah. Nabi Musa ini wa qarabnahu najiya. Dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan dia hadiah. Wa wahabna lahu, hadiahnya apa? Anugerah sebahagian rahmat kami kepadanya, iaitu saudarinya Harun menjadi seorang nabi. Dapat seorang kawan, dapat seorang peneman dalam dakwah tuan-tuan, itu adalah satu rahmat. Satu rahmat. Kadang-kadang kalau seorang-seorang Ustaz ni tadabbur macam ni tak berapa kuat sangat. Tapi bila berdua Ustaz baca pengalaman Ustaz ya, dia saling menguatkan ya. Malah Allah beritahu kat sini Nabi Harun itu sebagai satu rahmat yang kita doakan agar kita dapat rahmat dengan kawan-kawan, pasangan kita yang menemankan kita di atas jalan dakwah. Kita berehat sebentar, kita kembali melihat kisah sejarah seterusnya dalam surah Maryam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم
Surah Al-Azim, gitulah ayat 96. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita membaca juz yang ke-16 Ustaz ya. Alhamdulillah kita dah melihat beberapa perkara dalam surah Al-Kahfi hujungnya, surah Maryam, iaitu Nabi Zakaria, tentang kisah Maryam, ada sedikit-sedikit tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Idris ya, kisah Nabi Ismail dan juga beberapa nabi lain. Dan Allah memberitahu kepada kita pada ayat 96 sebentar tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, Allah menggunakan perkataan Rahman ya, kerana ini adalah sebagai tanda kasih sayang. Surah Maryam ini penuh dengan surah kasih sayang kepada wanita ya, kepada pejuang-pejuang yang ada, bahawa perjuangan mengangkat Ar-Rahman itu sebagai yang esa adalah amat penting. Kerana surah ini bila dibacakan Ustaz ya, kepada orang-orang Kristian dalam peristiwa hijrah di Habsyah, Najasyi itu sampai menangis ya. Menangis disebabkan oleh dia tahu kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini sendiri ya. Dan apakah kesan apabila kita beriman beramal soleh ya? Dalam ayat 96 Allah akan tanamkan ataupun Allah akan hiaskan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini wudda. Apa maksud wudda? Maksudnya kasih sayang. Kasih sayang. Itu sebabnya bila kita beriman, tuan-tuan sekalian ya, kita jumpa orang yang bukan orang Malaysia kan, orang pelbagai kaum. Tetapi bila dia beriman beramal soleh ya, dia perasaan wudda, perasaan mawaddah itu akan timbul, sehingga kan kita akan rasa lebih berkasih sayang. Dan kalau katakan kita jumpa pada abang Bangladesh kan, abang Bangladesh dia beriman beramal soleh, tapi kita pandang sebelah mata contohnya, itu ada petanda buruk ya, petanda bahawa mengapa Allah tak masukkan wudda ya, kasih sayang pada diri saya? Ada kemungkinan kerana kita ini ada masalah iman ataupun masalah amal soleh. Dan pada ayat 97 Allah kata, sesungguhnya telah kami mudahkan Quran dengan bahasamu agar dengan itu kau dapat memberi khabar gembira, ditubashshira bihil muttaqin. Orang bertakwa akan sentiasa dapat khabar gembira, dengar saja dah amat gembira. Wa tunzira bihi qauman ludda ya, dan juga memberi amaran kepada mereka yang kuat membangkang ya kepada sesuatu perkara. Jadi ini adalah antara hujung surah Maryam. Allah mengingatkan tentang betapa pentingnya kita kembali balik kepada Al-Quran, kita kembali pada iman. Dan inilah yang diberi penekanan awal surah Taha, iaitu Quran bukan untuk menyusahkan tetapi sebagai tazkirah. Tazkirah ini diperjuangkan oleh siapa pada zaman dahulu? Nabi Musa, yang kita ingin baca mulanya pada ayat 1 hingga 5 surah ke-20. Sila Ustaz. Baik, masya-Allah. Surah seterusnya nampak dah gambaran setiap surah Ustaz Surah Taha, masya-Allah. Kisah Nabi Musa panjang betul Ustaz Betul. Disebut hampir dalam banyak surah Al-Quran, subhanallah. Baik, kita baca 1 hingga 5. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim, gitulah ayat ataupun surah yang ke-20 surah Taha. Untuk kita berkenalan, tuan-tuan yang akan membaca surah ini ataupun telah baca, bahawa surah ke-20 inilah yang pernah dibacakan kepada Saidina Umar maksudnya sebelum masuk Islam. Dia tengok adiknya memegang mushaf ya daripada keratan ataupun daripada kulit. Bila membaca, dia baca satu-satu, inilah yang menyebabkan beliau masuk Islam ya, kembali kepada Islam bila melihat kepada ayat 1 hingga ayat 7 atau 8 ini. Apakah isinya? Taha, kami tidak menurunkan al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya. Quran yang kita baca, yang kita ada ini tuan-tuan sekalian, adalah bukan untuk menyusahkan kehidupan kita ya, sebagaimana kita belajar dalam surah dalam al-Quran ini ada orang-orang musyrik yang minta kalau boleh ditukarkan dengan Quran lain. Ya, dalam surah Yunus nanti kita dah lewati ya, tetapi kita akan dalami pada pada My Quran Time halaman demi halaman selepas raya nanti insya-Allah. Jadi apakah yang ada di dalam ayat yang ketiga? Allah menyatakan Quran ini tazkirah liman yakhsha, kepada mereka yang takut kepada Allah. Dia nak tazkirah, dia nakkan peringatan demi peringatan, dan ia diturunkan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang amat bumi dan langit yang tinggi ini. Apakah pelajaran yang kita boleh ambil ayat 1, 2, 3, 4 termasuk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini? Allah bercerita tentang formula kebahagiaan. Ya, formula tidak susah. Ya, Allah kata ini bukan untuk susah ni. Ini adalah tazkirah kepada orang yang takut kepada Allah, yang pastinya Allah nak kita ini bahagia. Allah nak kita bahagia. Dan bercakap tentang tazkirah ini, siapakah yang memberi tazkirah? Siapakah contoh pemberi tazkirah yang diberikan contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penurunan surah ini, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Panjang sangat dalam surah ini, daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-98. Subhanallah Ustaz ya. Lama betul. Kalau tuan-tuan baca nanti macam ini kisah Musa, tapi nama surah bukan kisah Musa. Ya. Pasal Nabi Musa ni menariknya tak perlu ada surah Musa. Tak perlu. Dia macam kalau nama nabi lain ada ya, surah Muhammad pun ada ya sebagai satu penghargaan, tapi kisah Nabi Musa ni menariknya tak ada. Ya, tidak Ustaz ada. Melihat macam mana Nabi Allah Musa alaihissalam sehingga disebut dalam banyak surah, apa keistimewaan Nabi Musa yang nak ditonjolkan? Keistimewaan yang saya nampak Ustaz ni bila tengok-tengok ni, dia Nabi Musa ni berjuang menghadap kepada pelbagai jenis kelompok manusia, ya, Firaun lah, Qarun lah, apa sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia juga kena mendidik kepada Bani Israel. Allah, kena halau lah macam-macam. Kena Bani Israel ni pengikut kan, sepatutnya mereka lah yang bersama Nabi Musa untuk berjuang, tapi dia buat perangai juga. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berjuang menghadapi Yahudi apa sebagainya, tapi dalam masa sama di kalangan sahabat pun ada juga sesekali itu yang buat perangai ya kan. Tetapi alhamdulillah sahabat-sahabat ini dia tak macam Bani Israel. Bani Israel ini kalau katakan Nabi Musa kata jom kita berjuang, dia siap cakap kau pergi dengan Tuhan kau. Kan. Kami nak duduk menyengkeng. Dia perangai dia macam tu. Nak duduk belakang-belakang. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh kita tak nak jadi begitu. Jadi para sahabat dia bersama dengan Nabi, kita juga ya, mana yang kita mampu dengan duit kita, dengan tenaga kederat kita, apa semua itu kita gunakan untuk perjuangan. Jadi kisah Nabi Musa pada ayat 9 ya, pada halaman 312 ini perbicaraan Allah dengan Nabi Musa, dan kemudian disambung dengan tongkat Nabi Musa menjadi ular pada ayat 17 hingga 21 ya, dan kemudian pada ayat 22 hingga 35 tangan Nabi Musa yang bercahaya, ini mukjizat yang kedua. Dan kemudian pada ayat 36 hingga 41 Allah menyatakan 8 nikmat Allah beri kepada Musa sebelum diangkat menjadi nabi. Dan kemudian pada ayat 42 hingga 48 ya, pada halaman 314 itu arahan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berdakwah kepada Firaun. Jadi bermulalah selepas itu kisah macam mana dialog di antara Nabi Musa dengan Firaun. Dan kemudian kita mungkin nak baca sikit ya daripada ayat 52, dan ayat 52 lah satu ayat pendek, tapi kita nak tengok apa yang dinyatakan dialog Nabi Musa alaihi salam. Silakan Ustaz. Okey, terus kita buka pada halaman yang 315 pada ayat 52. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dia Nabi Musa berkata menjawab kepada Firaun pada ayat 51 itu, Firaun bertanya pada Nabi Musa, iaitu apa yang berlaku kepada orang-orang sebelum ini? Kan dia tanya. Pasal sebelum tu tanya, Tuhan kamu berdua ni siapa? Lebih kurang gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Allah rakamkan perkara ini, kata Nabi Musa, pengetahuan tentang itu pada kaum-kaum sebelum itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Sebenarnya strategi cara bercakap Nabi Musa ini menarik Ustaz ya. Boleh je cakap Nabi Musa dah diberitahu ada ini itu apa sebagainya, tapi Nabi Musa selalu berikan kepada kredit itu kepada Tuhan, kepada Tuhan, dan wala la yadillu rabbi wala yansa, tidaklah dia tersilap ataupun tidak lupa, dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Bagimu tu ada istilahnya wasalaka lakum ataupun ja'ala lakum. Bila ada penggunaan ja'ala lakum itu, cuba bayangkanlah si Firaun ini dia mengaku jadi Tuhan. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia ada kerajaan yang hebat, tetapi bila Nabi Musa bercakap, Nabi Musa terus beritahu kepada dia bahawa sebenarnya Tuhanku ini menjadikan untuk kamu al-ardi mahda, sebagai hamparan. Bila cakap bagi kamu itu maksudnya secara automatik Ustaz, Firaun itu adalah makhluk. Engkau bukan Tuhan. Aku nak cakap, walaupun dia tak cakap engkau bukan Tuhan, tapi sebenarnya ini seni yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kita apa? Untuk kita ialah ketika kita bercakap dengan anak, tak semestinya kita bercakap bahawa Tuhan itu satu. Memang anak tu tahu Tuhan itu satu, tetapi nak memasukkan tauhid itu, jom kita doa pasal abah ni kan, usaha-usaha pun, tapi sebenarnya kalau Allah tak bagi, tak boleh juga. Itu adalah elemen cara untuk, kalau anak kadang-kadang dia minta macam-macam kan, dia minta macam-macam. Kalau kita terus sahaja nak bagi, kita mungkin boleh bagi, tak boleh bagi, tetapi apa kata ruang kita berkomunikasi dengan anak, dengan keluarga, itu adalah ruang untuk memasukkan nilai tauhid, sebagaimana Nabi Musa ini bercakap tauhid ketika berdialog dengan Firaun pada waktu ini. Jadi kisah Nabi Musa dan Firaun ini terus sampai kepada ayat 98 Ustaz. Pada tuan-tuan ayat 98 Nun sampai halaman 318. Mana Ustaz, nanti lepas raya ni kita akan banyak kisah Nabi Musa ni, akan masuk satu persatu pasti lagi detail Ustaz. Betul. Jadi ini preview agar apa tuan-tuan, agar kita tahu bahawa syarat kebahagiaan dalam dunia ini ialah dengan kita ambil tazkirah daripada Quran. Dan tazkirah daripada Quran ini diperjuangkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa berjuang dengan Taurat, Nabi Muhammad berjuang dengan Quran, kita berjuang apa? Kita memperjuangkan Quran dalam hidup kita. Kalau tidak, kalau kita tak perjuangkan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, tak dapat bahagia Ustaz. Surah Taha ini kalau tidak diperjuangkan, maka kita akan hancur, kan? Kebahagiaan akan hancur dalam negara, pasal orang rasa bahawa Quran tak relevan kot. Kan? Padahal inilah yang dibuat oleh Nabi Musa kepada pemimpin politik pada waktu itu. Nabi Muhammad juga pada pemimpin politik pada waktu itu. Pada zaman sekarang, kepada semua lapisan pemimpin perlu memahami Al-Quran. Kalau tidak, dia akan guna pendapat dan gaya cara diri sendiri sahaja. Maka kita lihat pada halaman ke-319, kita baca satu ayat 99 Ustaz, pendek saja. Cepat sangat Ustaz ni. Cepat ni. So nak boleh buka-buka jadi kita segar sikit. Segar sikit. Okey. Bulan puasa Ustaz ni. Bulan puasa. Insya-Allah. Tuan-tuan sila buka 319 halaman 319 ayat 99. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min كذلك نقص عليك
من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. صدق الله. Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran daripada sisi kami. Ada pertanyaan di online daripada Hanisah Syafi'i, apa kaitan surah Taha dengan melembutkan hati manusia, Ustaz ya? Sebenarnya bila kita lihat, satu, Allah bercerita tentang Quran. Quran memang syifa yang akan melembutkan hati manusia, ya. Dan Quran ini ada tazkirah. Tazkirah juga melembutkan hati kita. Itu sebabnya kalau lama tak dengar tazkirah, Ustaz ya, tak dengar Quran, kita memang hati jadi kasar. Itu sebabnya bila Firaun tak dengar tazkirah daripada Nabi Musa, ya, jadi kasar. Dah dengar pun taklah semestinya lembut, ya, kecuali orang yang bersedia untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita lihat perjuangan tazkirah, perjuangan melembutkan hati manusia ini diperjuangkan oleh Nabi Musa. Allah kata pada ayat 99, demikianlah kami kisahkan kepadamu sebahagian kisah umat telah lalu, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu peringatan min ladunna zikra. Bila kita zikra, kita banyak zikir, ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, hati akan jadi tenang, hati akan jadi lembut. Itulah rahsia bagaimana isi surah Taha ini, satu kita baca, tapi kita nak faham dan juga kita amalkan. Perjuangan Al-Quran adalah perjuangan melembutkan hati manusia yang keras. Kadang-kadang ayah hati keras, ibu hati keras, pasangan dah lama kahwin, makin lama hati keras, tak nak bercakap contohnya, ataupun mungkin kerana diri yang banyak bergelumang dengan dosa, dengan jenayah, hati jadi keras. Tetapi bila Quran datang ataupun diperjuangkan, tuan-tuan sekalian, ia menyebabkan kita dapat zikra. Allah cakap pada ayat 100, man a'rada anhu, siapa yang berpaling daripada Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat, ya, beban yang berat di hari kiamat. Jadi di dunia lagi dia dah tension, stres, tetapi bila sampai hari kiamat lagilah dia akan menghadapi cabaran. Jadi ini adalah antara isi daripada halaman 319 pada ayat 99, dan kita melihat kepada ayat 105, Allah bawakan tentang bumi, gunung ganang, manusia pada hari kiamat. Allah beritahu pasal hari kiamat ini untuk apa? Melembutkan hati, Ustaz. Kalau kita tak bimbang tentang kiamat, ya, kita tak bimbang pasal dosa pahala, akhirnya kita buat apa sajalah, kan? Bagi setengah orang dia rasa dia buat scam contohnya, kan, dia buatlah, dia hack akaun orang ke, dia buat apa-apa sahaja, dia tak kisah, kan, dia tak ada dosa pahala. Tetapi bila Allah bawakan pada ayat 105 hingga 112 pasal hari akhirat, itu sebenarnya untuk kita selalu fikirkan masa hadapan. Sama ada apa yang saya buat sekarang ini ada pahala ke ataupun jauh daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 113 Allah menyatakan, demikianlah kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab dan kami jelaskan berulang kali dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran memberi pengajaran bagi mereka. Ada zikra lagi. Banyak kali perkataan zikra, Ustaz, ya, dalam surah ni. Masya-Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Zikra, zikir ini, ya, daripada Al-Quran ini, dia akan melembutkan. Jangan terkejut, jangan terkejut. Dan kalau kita kempenkan, tuan-tuan bawakan di mana-mana sahaja kesedaran pasal Al-Quran, baca, faham dan amal ini, kita akan melihat, ya, bagaimana Nabi 23 tahun, ya, orang Arab yang kasar jadi orang Arab yang memberi tamadun, membina tamadun kepada seluruh dunia. Kesan daripada apa? Daripada zikra. Kerana hati lembut, Allah bantu, maka segalanya tersusun. Kita baca ayat 114 pada halaman 320. Sedikit, Ustaz, silakan. Baik. Ini doa yang selalu kita baca awal majlis. Oh, betul. Masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك
Sadaqallah. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Pelajarannya ialah kita jangan tergesa-gesa, ya. Kalau katakan tuan-tuan mampu baca satu juzuk satu hari, silakan. Kalau tidak, baca setengah juzuk ataupun satu muka surat, dapat sikit-sikit macam kita hari ini. Dan pastinya kita kena selalu berdoa dengan doa yang kita selalu baca, Rabbi zidni ilma. Kita doa di akhir ini, kerana di hujung surah Taha ni Allah menyatakan tentang ada orang dia kata datangkanlah rasul, kan, tapi bila datang rasul dia tak nak. Datangkanlah mukjizat, datang Quran, bila datang Quran dia tak nak dengar. Moga-moga kita Rabbi zidni ilma, kita selalu bersama rasul, bersama al-Quran pada setiap masa. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya inilah nikmat yang sangat besar yang kami kecapi pada hari ini, ya Allah. Nikmat Al-Quran, ya Allah. Nikmat kami dapat sama-sama bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran kami untuk membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Inilah ayat yang diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, ya Allah. Janganlah Kau cabut nikmat ini daripada kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat Al-Quran kami istiqamah dalam sentiasa mendengar, membaca, mentadabbur, mengamalkan dan mengajarkan isi kandungan ayat-ayat-Mu yang mulia, yang suci ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Musa alaihi salam. Kami belajar kisahnya pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Allah. Pertemukanlah kami di akhirat nanti dalam syurga bersama-sama dengan Nabi Musa, ya Allah. Kami cukup termotivasi dengan perjuangan Nabi Musa yang menjadi semangat kepada kami, dan sudah tentu buat junjungan besar Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat kepada sekalian alam ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesilapan kami, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami di bulan yang mulia ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi individu orang-orang yang sentiasa berjuang dengan Quran, menjejak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjejak kepada perjuangan nabi terdahulu seperti Nabi Musa yang kita baca panjang dalam surah Taha. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang kepada tabung ini. Kita sudah sebarkan dan kita ingin lebarkan lagi. Bulan Ramadan ini kita ingin kumpulkan lebih banyak lagi sumbangan untuk kita menghasilkan program-program yang bermanfaat atas dasar Quran, kerana inilah antara jalan yang perlu kita laksanakan sebagai respon kepada juz yang ke-16 pada hari ini. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Tuan-tuan, kita doakan agar kumpulan Mufas, terutama Tuan Haji Fauzi, diberikan kesihatan. Amin. Yang sekarang ini tengah dalam keadaan sakit. Moga-moga dengan program ini menjadi sebagai satu saham kepada Mufas dan juga kepada kita semua bersama. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.